Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Yang mulia saudara pengacara majlis, yang berhormat saudara Johari Abdul, Datuk Ismail Saleh, Meja Anwar Meja Zaidi, Faiz Fadil Noor, Ketua Pemuda Negeri Kedah, yang berusaha Mengurusi Amanah Mabuk, saudara Haji Amin, dan seluruh pimpinan amanah, pimpinan keadilan, pimpinan DAP, pimpinan Bersatu, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Saya di seluruh Kedah ni banyak tempat saya berceramah. Saya tak ingat kampung mana yang saya dah ceramah. Tadi di daerah orang tua-tua sini dia kata dulu ceramah lama rumah ni. Saya tak ingat dah. Sebab terlalu banyak memberi penerangan sejak tahun 78 sampai sekarang. Dulu kita memberi penerangan parti PAS, parti pembangkang kepada Barisan Nasional. Sekarang saya pergi kepada daripada parti yang miskin kepada parti yang lebih miskin. Sepatutnya orang bila berhijrah, dia pergi parti yang lebih kaya. Kurang-kurang dapat dedak. Ini kita daripada parti yang miskin kepada parti yang lebih miskin. Tambahan pula parti yang mula kita lagang, mula kita asas, oleh itu kita hadapi sedikit kepayahan, sedikit kesukaran, semangat yang ada dan pengalaman kita gabungkan, maka kita dapat bergerak dalam masa 1 tahun lebih. Alhamdulillah, kita sudah bertapak dan makin kukuh, ahlinya semakin ramai, dan kita pula bergerak bersama dengan keadilan DAP dan sekarang Bersatu. Sudah tentulah kekuatan kita bertambah dari masa ke semasa. Pilihan raya sudah dekat. Artinya bila paling lewat dia boleh buat bulan 6 tahun depan. Paling awal bila masalah. Kalau kita dengar ceramah tadi daripada Datuk Johari Abdul, daripada Faiz Fadil, daripada Dr. Ma'e, Kapten Daidi, Kapten Anwar, UMNO dengan ini tobat kalah. Rakyat dah cukup marah. Bintang mana pun rakyat mulut. Tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira India, semua marah. Tanyalah apa pun orang meniaga, sama ada pemaju perumahan kah,
spare part ke, kedai makan ke, semua marah. Mama pun marah. Mama ni jaranglah nak tolak BM. Saya dulu banyak lama juga duduk pembangkang. Masuk kedai mama, baik rumah yang kita pun kena bayar. Lah makan free tu. Mama dah bagi free. Dia kata ini tahun kena tukar kerajaan. Saya kata apa? Dulu saya jual. Dia pak kedai 24 jam, jualan 10,000 ringgit sehari. Dulu tu 2-3 tahun lepas lah. Untung 40%. Sekarang jualan dia kata macam tu juga. Bahkan meningkat sikit. Tapi untung 15%. Teruk. Harga barang naik, GST kena lagi. Lah ni semua orang pakai marah. Tapi bolehkah BN tumbang dia akan datang? Boleh tak? Pengalaman Mama lama lama ini. Bukan senang. Pokok pelak media ada macam-macam cara. Hadirin sekalian, lah pakai maaf. Tadi Datuk Jo ni kami cara rapatnya dulu mula-mula bersih pertama tu kami lah yang mula-mula terlibat dalam bersih pertama. Dia orang kata tok bagian strategi, saya ni komander. Kalau ikut ceramah dia tadi, memang kerjaan ini ditumbang lah. Tapi hadirin sekalian, maukah kita jatuhkan kerajaan UMNO BN yang naik nanti DAP? Cina perintah kita. Kalau naik Cina, kapiak lalu, lebih baiklah kita kekalkan pemerintahan UMNO BN yang rasuah ni. Kalau naik Cina jadi, nanti apa nak jadi pada orang Melayu? Inilah kerja yang ditanam dalam pemikiran rakyat. Rupanya Datuk Jo kita dulu BTN, dia ada kerja tu. Panggil pegawai kerajaan, himpun mereka, torture dalam pemikiran, masukkan indoktrinasi. Kalau BN jatuh, Cina perintah Malaysia. Politik bukan statistik, politik adalah persepsi. Persepsi ini ditanam begitu lama, yang menyebabkan kita lihat rakyat marah. Tapi bila datang nak mengundi, dia diberitahu kalau jatuh UMNO BN, Cina perintah Malaysia. Kalau Cina perintah, apa nak jadi pada orang Melayu? Walaupun budak tu budak Nangoi lah. Nangoi pun dia yang di Pertua Pas, kawasan Padang Serai. Dia boleh kuliah dalam masjid. Depan dia ada 100-200 orang dia kuliah. Tengok dia kata Pulau Pinang lah ni tak boleh azan, tak boleh bang. Setengah orang kampung yang tak pernah pergi Pulau Pinang, dia percaya. Yang cakap tu ustaz, jangan dah tu. Kemudian bila Exco Agama Pulau Pinang nak samannya, dia tarik-tarik. Lepas tu dia kata pula, kalau siapa tolak rang undang-undang 355 dalam parlimen, terutama sekali Kak Wan Azizah, kalau mati kita tanam di Jerat Cina. Jerat Cina menanti tu lah. Saya bila jumpa kawan, dia kata kawan, kau nak pilih Jerat Cina, pilih tepi jalan, kami mudah daerah. Dia kawan gelak je lah. Bila parti keadilan nak ambil tindakan berada, dia tarik-tarik. Dia mengajak lagi dalam masjid lagi. Dia kata apa? Kau jangan bagi Cina kapiak merintah. Kalau merintah nanti jadi macam Singapura, masjid semua kena tutup.
Bohong kan tak bohong masjid Singapura ditutup? Bohong tak? Tapi ustaz ini bohong dalam masjid. Dan inilah ada indoktrinasi yang masuk dalam pemikiran orang Melayu. Mereka bukan baca statistik Cina bertani berapa kursi, di Malaysia DAP berapa kursi. Nanti kalau campur dengan keadilan, dengan amanah, dengan bersatu, saya yakin kursi Melayu lebih banyak dalam parlimen, bukan makin tinggi, tetapi dimainkan dalam pemikiran. Hampainya orang Tanjung Dawai akan terpengaruh, orang bijak pandai pun terpengaruh, Profesor Kangkung pun terpengaruh, yang mengatakan kalau BN kalah, Cina perintah Malaysia. Sebab itu sekarang bersebar macam-macam disebar tentang apa jadi kalau Cina perintah Malaysia. Ini mereka ini tidak lain hanyalah alat lingkit siang. Saya dituduh alat DAP, inilah mengarang. Kalau dulu Anwar Ibrahim itu ejen Israel, ejen CIA, tuduhan-tuduhan ini dan indoktrinasi yang dibuat ini akhirnya orang Melayu jadi percaya. Sebab itulah kita tengok rakyat marah, tetapi bila sampai nak mengundi, bila masuk jauh-jauh itu, kita nampak dia patah balik. Tapi kali ini hadirin sekalian, saya nampak tak kot. Sebab orang yang bersama dengan kita ni termasuklah Tun Mahathir Mohamad. Mereka main isu Cina Melayu. Mana-mana kursus pegawai kerajaan, mana-mana taklimat tertutup, mereka bermain isu ni. Bawa tip-tip ucapan dan ditekankan dalam pemikiran supaya mereka kata ya pemimpin UMNO rasuah, ya BN rasuah, tapi kalau jatuh buat ni apa jaminan yang naik nanti nak jaga Melayu. Ini yang ditekan. Mereka guna isu ini hanya untuk nak ketahan kuasa, bukan nak jaga Melayu. Kita dah habaq lama dah. Bank Bumi Putra yang lingkup dulu ni lah dah jadi CIMB, Cina India Melayu Bengali. Siapa pelingkup bank tu? DAP kan? DAP kan pelingkup? Yang pelingkup UMNO. Siapa yang pelingkup tabung haji lah ni? Bon tabung haji dicuri uangnya dan sebagainya. UMNO. Sana kita Melayu tergadai, bukan DAP perintah pun. Malaysia ni. Tapi inilah yang dimainkan. Pada masa yang sama kita tengok lah ni negara Malaysia sedang tergadai kepada Republik Cina. Mereka main supaya jangan kalah BN, nanti DAP menang, nanti Cina pendah, orang Melayu jadi takut, mereka pun berkuasa. Pada masa yang sama sekarang ini Malaysia ini sedang dijual pada negeri Cina. Minggu lepas saya dengan Tun Mahathir di Ampang di Palma Inn Hotel. Saya kata kepada Tun, saya ni berani Tun, tapi ada tempat saya takut. Yang Tun lebih berani. Dia kata tempat mana yang hang takut? Saya kata nak lawan orang paling atas ni saya tak berani. Tapi Tun berani. Sebab tu Tun buatlah sesuatu sebelum berakhir nafas, selamatkanlah Malaysia. Dia kata yang ni yang kita buatlah ni.
Di antaranya dia mendedahkan bagaimana proyek di Johor Forest City yang akan masuk ratusan ribu Cina daripada Beijing, dan tempat itu akan jadi Singapura 2, Singapura 2. Yang berani cakap macam ni, Tuan Mahathir. Saya bila dia berani, saya tumpang sikit. Dan sekarang hadirin sekalian, semua orang belum berapa berita-berita dunia mengatakan Cina sedang kuasai. Bila Cina tempatan, Cina Sungai Petani kan, Cina Penang kan, Cina Ipoh kan, dapat projek dia buat, dia bayar cukai. Dia ambil pekerja Malaysia ataupun pekerja luar dengan upah dan pembangunan berlaku di sini. Tapi projek ni bila lepas kepada Cina Beijing ni, paku pun dia bawa daripada sana tu. Paku, sayok pun dia bawa. Ni sekarang ni, pasal jadi macam ni. Pasal Najib terpaksa gadai negara. Bahasa yang besar sikit, gadai negara. Kerana hutang, masalah rasuah, akhirnya terpaksa gadai negara. Ni yang Tuan Mahathir Ruyuh ni. Kita tuan sekalian, hampa tengok tak filem Bujang Lapuk? Pakai tengok kan? Ada orang tua tu dia kalah judi. Dia kalah judi. Bila dia kalah judi, hadirin sekalian, dia terhutang kepada Syaridun. Ingat tak? Dia tak boleh bayar. Dia kata, aku keluar saat, anak aku duduk tak rumah seorang-seorang, hang naiklah tak rumah, aku keluar saat. Artinya bila dia kalah judi, dia sanggup jual anak. Dalam filem tu anak tu Dayang Sofia. Akhirnya dia tak berjaya di Rogol. Dia lari nak bunuh diri, anti serta main selamat. Artinya kalah judi sanggup jual anak. Najib macam tu lah, kerana berhutang dan rasuah sanggup jual negara. Ni yang ayat kena dengar. Negara kita sedang dijual. Jepun, dia serang Pearl Harbor, berkantoi biji kapal terbang, bom sampai hancur. Tapi mereka tak boleh tawan Pearl Harbor. Republik China sekarang satu peluru pun mereka tak guna. Tapi dia telah menguasai lapangan terbang Sungai Besi sekarang. Sebab itu bekas-bekas tentera sekarang semua marah. Heritage negara, pembangunan di situ saham terbesar nanti daripada negeri China. Ini tak kira lagi dalam kereta api nak dibuat beribu juta daripada Kuala Lumpur ke Singapura dan Kuala Lumpur ke Tumpak. Di mana guna uang kita kena bayar. Cina dapat proyek, bukan Cina tempatan, Cina Beijing. Artinya mereka main isu Cina ni supaya mereka kekal pemerintah. Pada masa yang sama mereka jual negara ni kepada Republik Cina sekarang. Hampa nak undi lagi pada akan datang? Nak undi biar lagi? Undi dia mampu yang kita. Undi ya. Kita tak boleh pasar, kita boleh habang ya. Ya, kita doa apa? Dulu atau orang kaya adalah kita pergi mana pun orang berkata ke kita, tu pi nak pi stui lintas wang kian, immigration siap ni boleh cakap leu. Selalu dia nak cop pasport dia kenal saya, dia boleh jam dulu. Dia kata apa lah, kamu orang Malaysia tak jatuh ke ini Perdana Menteri?
Kalau kami, dia kata, kami keluar tunjuk perasaan, kami keluar sebulan. Bawa beras, bawa gula, nak tunjuk perasaan sebulan. Hampa tunjuk perasaan sehari. Kami tunjuk perasaan sebulan. Baik tak jatuh. Hampa tunjuk perasaan sehari. Duit ringgit jatuh, bodong. Lah ni pekerja-pekerja kedai Tom Yam ni pun dah mula balik. Mana tahu? Sebab dia lah dapat gaji 1,000 lah kata. Dia lintas kepada tinggal 770, hilang 230 ringgit. Hilang 230 kerana nilai duit bat dah jatuh. Nilai duit ringgit kita jatuh begitu teruk. Duit kita dulu sampai pekan haknya yo, tak ada duit tukar tak apa, pilah duit Malaysia diterima. Lah 5 kilometer lepas dah sepadan depan tak kelampak dah duit Malaysia. Betul. Pakai apa? Nilai duit kita jatuh. Singapura betul tak lah. Kalau kita pergi sana nak minum air apa kena jaga makan mie. Mie goreng dia tulis itu 4 tanda dolar. Kita ingat Pak ini, oh dah. Tadi memang kira tu dia dekat 15 ringgit. Campur dengan teh air apa semua, gabui pungkok. Kita pergi Indonesia. Indonesia lebih murah. Indonesia lama duit kita RM1, 3,500, 3,400. Sempi minggu lepas RM1, 2,700. Jatuh lebih RM500 dalam masa tak sampai 6 bulan. Confident negara kita ni dah macam kata Datuk Jo tadi lah. Orang tak yakin saya cakap hal ni. Pegawai-pegawai kerajaan, tentera, polis, lebay tak lebay apa, nak terus undi BN, kita tak boleh kata apa undi lah. Tapi kita bimbang lah Malaysia ni jadi Greece. Nanti kita bawa duit pergi cucuk, nak bawa keluar duit ATM, duit tak keluar, angin yang terbit. Saya bercakap jam tu di Melaka. Sampailah barangkali maklumat itu kepada Tun Daim. Tun Daim lah, mungkin rakyat tuan-tuan sini dulu. Saya pergi sembang dengan Tun Daim. Tun Daim kata, you kena terus bercakap benda tu. Saya kata, pasal betul. Lebih bukan ada duit lah. Kalau kita ambil menunjuk nak ambil 10-20 ribu lah, dia kata mai esok. Memang dia menghadapi masalah kewangan bank kerajaan. Saya kata, ya betul. Saya bercakap di belakang tu melawak je. Itu bukan melawak, dah semua. Artinya itu keadaan ekonomi negara kita. Kenapa jadi begitu? Bahasa orang putih kata, because you ask for it. Kamu yang tak jadi begini. Kita cerita rasuah, kita cerita penyelewengan, datang bila ayam, apa BM menang. Kita cerita lagi hal rasuah, kita cerita YMB, kita cerita Subang Rosmah, kita cerita beg tangan dia, kita cerita dia nak jet kerajaan bayar, kita cerita duit negara kita buat bila lucah. Mai bila akan datang, menang lagi BM. Kalau menang lagi, saya kata because you ask for it, kamu yang nak itu. Ini yang jadi masalah. Negara lain, kalau kita tengok Australia, New Zealand, negeri dekat kita ni lah. Sekarang Indonesia, mereka tukar Perdana Menteri ni main-mainnya. Kadang 2 tahun 3 orang tukar Perdana Menteri. Sekali lagi parti ni pemimpin dia buat salah atau tak sesuai, dia buat undi tak percaya, tukar Perdana Menteri Australia. Sekali lagi main pilihan raya, parti ini menang, parti Boroh menang, kalah parti yang memerintah. Main dah lepas memerintah juga kalah, menang hak pembangkang dulu ni balik. Kita 60 tahun duk kematu dengan UMNO BN. Akhirnya ini yang kita dapat. Kita tengoklah ni, orang Cina tak ada yang ditanya, macam mana hamba sambut raya aku himpat cuai tahun ni? Ayo, udang
besar itu RM90 1 kilo. Itu baru jumpa kawan-kawan Cina. Bawang putih tahun ni termenung. Di Shah Alam RM25 kilo. Tu di Kuala Muda tu jual di Pelenggak RM16 kilo. Kita kalau anak 8 nak beli ikan apa? Sebab kita barangkali tak ada stok penimbal ikan, iaitu masa tengkujuh begini, patutnya riliskan ikan-ikan yang dibeku. Tak ada. Akhirnya kita terima lah ikan yang begitu mahal, terutama ikan termenung dan sebagainya. Kenapa? Karena di antara puncanya nilai mata wang kita begitu rendah. Lah ni hadirin sekalian, Indonesia. Saya dah cakap ni masa dalam timbalan presiden dulu lagi. Dah 4-5 tahun ke belakang ni saya cakap, kita bimbang 10-15 tahun lagi waktu itulah, dah tinggal 10 tahun lah. Rakyat Malaysia pula kena kerja di Indonesia. Sebab Indonesia sekarang dia lawan rasuah. Mereka ambil alih tempat Malaysia, Malaysia ambil alih tempat Indonesia. Bukan lama, 10 tahun dulu, kalau kita balik daripada Aceh, gempa bumi Aceh, kita lintas pegawai immigration di airport Polonia, Medan. Mereka tepuk pokok kita ni. Bukan pegawai immigration ni. Bapak, tinggalnya wang rupiah Pak, tanda tali silaturahmi. Dia minta wang rupiah kita tu. Dia bersalah dengan kita, dia minta wang. Tu pegawai beruniform. Lah papi, tak dah tu. Artinya sejak zaman jatuhnya Soeharto, mereka lawan rasuah sampai Jokowi sekarang. Mereka berjaya, taklah benar 100%, berjaya mengurangkan rasuah di Indonesia. Maka Indonesia mula naik. Sekarang hadirin sekalian, kapal terbang mereka Lion Air mula menguasai Kuala Lumpur. Lion Air, kemudian apa yang Malindo, kemudian hak tempat engineer kita ada perbaikan terbang, hak itu pun dah mula pindah ke Jakarta. Asia, ibu pejabatnya dah mula pindah ke Jakarta. Engineer kita, pegawai kita dah mula pergi kerja di Jakarta. Cuma pembantu rumah belum. 10 tahun lagi kita pula menjadi pembantu rumah di Indonesia. Waktu itu keluar berita, orang Indonesia setrika muka orang Malaysia pula. Alam baru setrika mereka menjaga. Kenapa? Karena mereka lawan rasuah. Malaysia ini terkenal dengan lawan rasuah yang terus cukup hebat. Zaman Tengku Rahman, zaman Tun Razak, Tun Husin On. Masa itu hadirin sekalian, polis kalau ada RM500 dalam poket dapat tangkap, sah didakwa di mahkamah. Mana hang boleh ada RM500? DO gaji RM45,000, mana boleh ada dalam laci kamu RM3,000? Tangkap dan dakwa. Malaysia terkenal, kehakimannya terkenal. Bila negeri berucap, orang panggil standing ovation, berdiri, hormat wakil Malaysia. Lah, cuba tengok, pegawai kerajaan kena tangkap, ada 3 juta dalam jalan. Jongkong mah pada mah besar kali pura-puri sekilo 3 juta. Di Sabah jumpa duit dalam pejabat 50 juta, tak boleh angkat dengan tangan, kena angkatnya boleh. Pasal apa jadi macam tu? Pak saya Perdana Menteri curi 2.6 bilion, pegawai di bawah curi 5 juta. Akhirnya negara kita menuju bankrupt. Rakyat main biaya undi. Dulu kita kata jangan kira orang tu buat rasuah menyeleweng, kita kena lawan, tak kira kaum. Kita ni jenis mengaji pulut, bukan mengaji jawi. Hafailah ayat laisa minna man da'a ila asabiyah. Kita pilih muktamar dulu tajuk mengumpul asabiyah. Lah ni bila kita hafal ayat tu, dia pula pisau asabiyah.
Aku ni ku geram, ku balik zaman muda aku makirat. Bila ni dah umur ni. Kita dah bersungguh lawan. Tak kira kaum kita, tak kira siapa yang lakukan rasuah dan penyelewengan, kita kena lawan. Tiba-tiba dia kata jaga, nanti naik Cina, nanti lagi teruk. Boleh orang yang bercakap hal menggempur rasa Allah kata baik. Kita barulah nak boleh hafal hadis itu bukan mudah. Dah kita lancar elok, mereka pula pergi kono pula, pergi pun tungkat dah. Pakai, aku nak belajar, aku pun geram dulu. Itu kita haraplah rakyat semua buat perubahan. Saya yakin rakan-rakan daripada Bersatu dapat membantu, terutama sekali rakan daripada Bersatu ni rakyat biasa macam kita juga. Semua kita sayangkan masa depan negara. Kita malu kat Tun Mahathir umur 91.5, round mengata tiap malam kalah orang muda. Itu juga Dr. Siti Hasmah. Baru ni Convention Bersatu, dia jadi ketua choir, boleh menyanyi lagi, boleh berdiri lagi, umur 91 juga. Begitulah juga kita kena kenang hadu dalam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau cara proses biasa, dah lah keluar je nanti ikut proses biasa, tak boleh bertanding pula 5 tahun lagi. Banyak lagi hadirin sekalian, bukan soal individu, tapi yang paling penting kita semua kena bersatu. Usaha selamatkan Malaysia ini salah satu cara ubah pemerintah pilihan raya nak main ni. Boleh ke tak? Boleh semua ni? Ubah. Cuba tengok apa kata harapan pemerintah. Baik, sokong. Tak baik, tak boleh. Bukan kita kata bila apa kata harapan pemerintah hidup menyeleweng pun nak sokong juga. Tak. Hak di tangan kita ni lah berlaku di negara-negara maju. Dan kita harap kita boleh buat macam tu. Dan kita tak mahu dah hadirin sekalian, sampai orang kata dalam khutbah Jumaat, rasuah tu bahaya, tapi lebih bahaya kalau naik Cina memerintah. Padahal kita tahu politik di Malaysia ini, kawasan majoriti masih orang Islam, masih orang Melayu. Ditanam ke isu perkauman itu hanyalah persepsi ditanam pada rakyat supaya mereka kekal memerintah. Dan sebenarnya negara kita sedikit demi sedikit sedang tergadai kepada Republik Cina. Bukan Cina tempatan, bukan Cina DAP, bukan Cina NCA, bukan Cina Gerakan, bukan Cina yang tak dapati, tapi Republik Cina sedang menguasai kerana negara Malaysia telah tergadai karena hutang, rasuah dan penyelewengan yang dunia sedang bincang hal Malaysia sekarang. Oleh itu, setakat ini dulu saya harap, dan kita beritahu kepada rakan-rakan yang lain terus berkempen, berusaha. Kita yakin kita ada masa untuk sampai kepada rakyat untuk buat perubahan pada pilihan yang akan datang. Boleh semua? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.